Salam dan salam sejahtera dan ulasan saya berkenaan dengan kenyataan yang dikeluarkan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin baru-baru ini. Apabila cuba mengaitkan nama Lim Guan Eng ke pimpinan DAP dalam isu pengecualian cukai Yayasan Al-Bukhari. So hari ini pengesahan ini dijawab oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim bahawa bukan Lim Guan Eng yang batal pengecualian cukai Yayasan Al-Bukhari. Dan kita lihat kenyataan yang dikeluarkan oleh Lim Guan Eng di laman sosial beliau, iaitu di Facebook, mengatakan fitnah jahat Perikatan Nasional terbongkar. Ketika menjawab persoalan ahli parlimen DAP Rasa dan saudara Cha Kechin, Perdana Menteri iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim telah pun mengesahkan di Dewan Rakyat pagi ini bahawa semasa menjawab Menteri Kewangan daripada Mei 2018 hingga Februari 2020, saudara Lim Guan Eng tidak pernah membatalkan pengecualian cukai Yayasan Al-Bukhari seperti mana yang didakwa oleh mantan Perdana Menteri iaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin. Dan di sini juga Perdana Menteri menegaskan bahawa kuasa membatalkan pengecualian cukai bukan terletak di bawah bidang kuasa Perdana Menteri ataupun Menteri Kewangan, tetapi di bawah kuasa pengarah lembaga hasil dalam negeri. Dan pemimpin PN harus memohon maaf dan hentikan usaha menjejaskan keharmonian kaum dengan fitnah dan mampu menggugat keselamatan negara. So ini yang saya lihat daripada kenyataan media yang ada hari ini. Dan kita lihat daripada kenyataan Tan Sri Muhyiddin Yassin baru-baru ini, apabila beliau cuba mengaitkan nama Lim Guan Eng, dan kita lihat bahawa betapa egoisnya cara kepimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin, yang mana meminta maaf itu begitu berharga, dan beliau seolah-olah apabila melemparkan satu fitnah ataupun melemparkan propaganda tidak nak meminta maaf. Ini adalah satu contoh pemimpin atasan kepada sesebuah parti. Apabila kepalanya berperangai seperti ini, jadi pengikut-pengikutnya juga kita boleh lihat rentak yang sama dimainkan. Itu yang saya lihat daripada kepimpinan yang ada di Perikatan Nasional ini. Mereka membuat satu tuduhan ataupun membuat fitnah, dan akhirnya apabila kita lihat kenyataan seperti ini, maka kita rakyat tahu bahawa kalau beginilah sikap Tan Sri Muhyiddin Yassin, dengan hal-hal yang kecil seperti ini pun beliau sanggup berbohong, apalagi dengan isu yang lain. Itulah apabila kita tengok, beliau kata beliau tak kenal orang ini, orang itu yang terbabit dengan jana wibawa. Tetapi tup-tup kita tengok, orang-orang ini adalah orang yang rapat dengan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Orang yang didakwa juga adalah kepimpinan-kepimpinan yang berada di barisan dalam Perikatan Nasional ini. Jadi itu isu yang kita lihat daripada kenyataan Tan Sri Muhyiddin Yassin, yang mana saya rasa beliau cuba mempengaruhi pengundi-pengundi, beliau cuba mempengaruhi rakyat agar mempercayai bahawa bersatu itu bersih ataupun Perikatan Nasional ini bersih. Dan akhirnya mereka ini disokong pula oleh parti yang bernama PAS dalam isu bersekongkol melesapkan dana negara dengan melalui jana wibawa yang mana sedang disiasat hari ini. Kita juga lihat bahawa mereka-mereka ini begitu rakus dengan jawatan yang ada sewaktu mereka memerintah, yang mana hari ini mereka mempertikaikan kerajaan yang ada. Tetapi zaman mereka rakyat susah, akhirnya hari ini menyalahkan kerajaan yang ada. Zaman mereka rakyat terpaksa angkat bendera putih. Satu ekor pun menteri waktu zaman mereka tidak ada yang potong gaji, ataupun mereka-mereka yang berduta bertaraf menteri ini, untuk mereka kurangkan jumlah mereka ini tadi untuk membarisi barisan kabinet. Tetapi kabinet Tan Sri Muhyiddin Yassin begitu besar. Ini adalah cara Tan Sri Muhyiddin Yassin untuk menyogok jawatan, menyogok kepada mereka-mereka yang ingin melompat waktu itu. Tapi hari ini kita boleh lihat satu persatu kebohongan yang dikeluarkan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin ini sebagai pemimpin parti, komponen parti. Apabila beliau telah pun terang-terang melakukan satu kesalahan di luar daripada apabila beliau keluar daripada SPRM, dan akhirnya beliau membuat sidang media, menyalahkan orang lain yang konon-kononnya ini melibatkan kepimpinan DAP. Ini adalah satu cara permainan yang mereka mainkan hari ini, yaitu sentimen perkauman dan agama. Kita lihat, hari ini Perikatan Nasional kerjanya adalah menyerang
kepimpinan yang ada dalam kerajaan, yaitu menyalahkan DAP. Harapan mereka adalah cuma satu. Perpecahan di antara pemimpin-pemimpin yang Melayu yang ada di sana, yang akan mereka pengaruhi supaya tidak mempercayai DAP dan akhirnya keluar daripada kerajaan yang ada dan menyokong kepada mereka, dan akhirnya mereka nak cukup jumlah seperti mana yang Presiden PAS selalu ucapkan, melalui pintu belakang, dan mereka nak merampas kerajaan dengan cara apa sekalipun. Inilah matlamat terakhir mereka. Mereka tidak akan boleh menang dalam pilihan raya kerana saya yakin Bersatu dan PAS tidak ada kerusi pun di Sabah dan Sarawak. Dan ini adalah pada saya, mereka akan lemah juga kerana mereka perlu sokongan daripada parti Sabah dan Sarawak, terutamanya kalau yang sedang mempunyai kerusi banyak di Sarawak hari ini adalah GPS. Jadi ini harapan mereka, dan mereka pecahkan UMNO itu sekali lagi, agar ada pimpinan UMNO yang berpaling tadah dengan parti mereka dan akhirnya bersama mereka untuk membentuk kerajaan baru. Tetapi daripada matlamat yang mereka buat itu, sebenarnya akhirnya keluar RUU Anti Lompat Parti, yang mana mereka masih nak langgar lagi RUU Anti Lompat Parti sedangkan dilulus dalam parlimen sewaktu zaman mereka. Dan hari ini mereka mempersoalkan isu demokrasi berparlimen, demokrasi bermacam-macam. Tetapi mereka sendiri tidak demokrasi. Mereka sendiri mengamalkan sikap bermain isu sentimen, perkauman dan agama. Hari ini juga kita boleh lihat bahawa mereka terlalu berharap untuk mereka menjadi kerajaan kerana setiap hari mereka rasa bahawa terhimpit dengan masa lalu mereka. Masa lalu mereka adalah mereka membuat kerja yang merosakkan ekonomi negara, ketirisan berlaku begitu besar, dan kita lihat hari ini mereka satu persatu sedang disiasat, dan akhirnya mereka menyalahkan kerajaan, konon-kononnya pendakwaan terpilih. Tetapi jika mereka berada di landasan yang betul, sebenarnya mereka boleh jawab di mahkamah, dan akhirnya kalau mereka menang dalam kes ini, mereka juga dilihat oleh rakyat bahawa kerajaan yang hari ini tidak betul. Tetapi kenapa mereka mempersoalkan isu ini di luar? Kenapa mereka sampai ke mahkamah? Jawab lain. Apa yang kita lihat, kenyataan-kenyataan yang dikeluarkan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin mencerminkan bahawa beliau adalah seorang yang pembohong. Kenapa saya kata seperti itu? Dulu dia kata SPRM tidak menyiasat beliau, SPRM tidak mendakwa beliau. Tetapi akhirnya kita lihat ditahan. Hari ini beliau sebagai kluster mahkamah dan juga didakwa. Kita belum tahu lagi berapa ramai pemimpin-pemimpin mereka yang terlibat, yang akan disoal siasat. Ini adalah satu kes yang pada saya melibatkan dana negara, yaitu wang rakyat yang diselewengkan, yang mana mereka gunakan bahawa duit dana parti mereka adalah sedekah ataupun mereka yang nak memberi sumbangan kepada parti mereka. Hakikat sebenarnya, Tan Sri Muhyiddin Yassin serta barisan kepimpinan kanan Bersatu, mereka lupa bahawa apabila kita menjadi kerajaan, apabila kita mendapat dana daripada orang yang mengambil projek tender dengan kerajaan waktu itu, sudah mencerminkan bahawa di situ berlakunya konflik. Konflik yang mungkin yang kita lihat, rasuah, penyelewengan, salah guna kuasa. Tetapi mereka mempersoalkan isu lain. Inilah masalah mereka yang paling ketara yang rakyat boleh lihat. Jadi, kita rakyat menilai bahawa jangan mendengar mereka-mereka yang menjual sentimen perkauman dan agama ini sebenarnya untuk menyelamatkan tengkuk mereka kerana mereka rasa bahawa mereka akan bersama dengan Datuk Seri Najib di Hotel Kajang. Itu yang mereka takut sekali. So, itu pencerahan saya. Sekian, terima kasih.